Isyak berhenti. Isyak berhenti ke? Okey. Jom kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi'shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia rahmat dan kasih Allah, kita diizinkan bertemu pada malam yang berbahagia ini seusai kita mengerjakan fardu maghrib berjemaah. Seterusnya kita mengikuti kuliah pengajian yang diaturkan oleh pihak masjid. Syukur kita kepada Allah Ta'ala yang memberikan segala nikmat kehidupan, kesenangan, nikmat iman, nikmat Islam yang kita pegang. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehinggalah akhir kalam kita sempat mengucap kalimah la ilaha illallah sesuai dengan sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam dia sempat mengucap kalimah la ilaha illallah, maka masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kerana baginda lah yang kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehingga di akhirat nanti kita beroleh syafaat Nabi SAW. Yang saya hormati Tuan Nazir, Perintah Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, muslimin muslimat, para jemaah masjid Masjid Batu 16, ya. Masjid Batu 16 lama saya tak mari sini. Kali terakhir sebelum Covid kot, 2018 ke 19 macam itulah, ya. Bukan tak diajak, Haji Ismail selalu ajak saya. Cuma jadual tu tak kena. Jadi alhamdulillah hari ini bertemu lagi kita. Setelah sekian lamanya tuan-tuan pun mungkin tak kenal dan lupa dah siapa Muhammad ni kan. Tiba-tiba datang kan. Saya Muhammad Rafiuddin ataupun panggil Ustaz Rafi Zainal, yang mana merupakan pengurusi bagi Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM, dan juga pengurusi bagi Mat Tafiz Nur Fatah, sebuah tafiz kemahiran di Taman Melawati. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, hari ini diberi tajuk kepada saya untuk mengupas beberapa persoalan berkaitan dengan fiqh jenazah, fiqh jenazah, ya. Dan dalam bab fiqh jenazah ini saya akan terangkan berdasarkan kitab Sakaratul Maut dalam bab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan jenazah, ya. Baik. Saya terus kepada persoalan yang ketiga, kerana persoalan pertama dan kedua ni adalah soalan yang berkaitan dengan kematian orang yang minta mati dan sebagainya. Soalan yang ketiga dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah maksud seorang mukmin yang mati dengan mengeluarkan keringat di dahinya? Adakah keluarnya keringat atau peluh di dahi itu pada saat kematian sebagai satu petanda bahawa seseorang itu mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Meninggal keluar peluh. Banyak orang kata ini tanda baik ni, husnul khatimah ini. Ya, apakah benar kata-kata itu? Jawapannya dalam sebuah hadis sahih riwayat daripada Ibn Hibban, Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi radhiyallahu anhum, disebut bahawa Rasulullah SAW bersabda,
Al-mu'minu yamutu bi'arqil jabin. Orang mukmin itu mati dengan berkeringat di dahinya. Dalam riwayat lain katakan berpeluh wajahnya. Ini adalah salah satu hadis yang mengatakan bahawa tanda-tanda husnul khatimah itu ialah orang itu meninggal dalam keadaan berpeluh. Sebagai ulama berkata maksudnya jika seorang mukmin yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, maka dia akan berpeluh kerana siraman air yang dibawa oleh malaikat kepadanya. Macam orang penat ataupun orang pengsan. Kalau orang pengsan, kita nak sedarkan orang pengsan macam mana? Kita rentis air, kita sapu air kat muka dia, kan, bagi dia tenang. Demikianlah orang yang sedang sakaratul maut, malaikat merengiskan air di wajahnya, menyapukan air di wajahnya. Itu yang berlaku pada Nabi SAW. Ketika Rasulullah diambang sakaratul maut, waktu itu Siti Aisyah melihat Nabi kesakitan yang teramat dahsyat, sehingga Nabi itu pengsan beberapa kali. Dan ketika Rasulullah pengsan, Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat wajah Nabi ini mengeluarkan peluh yang sangat wangi luar biasa. Dia pun berkata, "Ya Rasulullah," ketika Rasulullah sedar daripada pengsannya, "Ya Rasulullah, peluh apa yang keluar? Air apa yang keluar dari wajahmu ini sungguh luar biasa wanginya." Maka Nabi pun menyebut, "Al-mu'minu yamutu bi'arqil jabin." Sesungguhnya orang mukmin itu mati dengan dahinya berpeluh. Begitulah kata Nabi SAW. Dan kita kata bahawa orang yang mati berpeluh ini kenapa? Selain daripada kata ulama direngiskan air oleh para malaikat, ada juga sebahagian ulama berpandangan maksudnya dia mati dalam keadaan bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah amal soleh. Dengan demikian, peluh yang keluar itu adalah sebagai satu simbolik dari kerja keras kesungguhannya dalam beramal soleh dan bertakwa kepada Allah, sehingga sampai ke muncak keredaan Allah Ta'ala ketika bertemu dengannya. Macam orang bekerja penat, berkebun ke, dia kerja sebagai petani dan sebagainya, maka dia bekerja keras, peluh keluar di wajahnya. Maka begitulah umpamanya orang yang mati dalam keadaan berpeluh, kerana dia puas dah beribadat, bekerja, beribadat, beramal soleh, maka ditunjukkan dengan usaha kerasnya itu dengan peluh yang keluar tadi. Maka itulah yang berlaku pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka secara ringkasnya, kata ulama, di antara ciri orang mukmin ketika mana dia meninggal dunia adalah dia tersenyum ketika sakaratul maut. Masya Allah, waktu dia meninggal dunia tersenyum. Kenapa tersenyum? Sakaratul maut itu pedih, sakit. Waktu nyawanya disampaikan gargarah, dia sakit ni, roh nak keluar ni sakit. Ya, kata pendapat mengatakan umpama macam satu batang kayu berduri dimasukkan ke tekak kita sampailah ke jantung kita, terkena segala urat saraf kita, kemudian nak ditarik keluar. Begitulah perihnya sakit sakaratul maut. Itu perumpamaan saja, bahkan mungkin lagi dahsyat daripada itu. Dan waktu nyawa dia sampai di gargarah, ketika itulah hijabnya terbuka. Kerana kesakitan yang melampau sampai hijabnya terbuka, maka ketika itu dia melihat wajah malaikatul maut yang sedang tenang menyambut kematian dia. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu." Begitulah dipujuknya. Waktu itu dia melihat pula gambaran syurga yang bakal dia diami. Dia melihat pula malaikat-malaikat yang bersusun nak menyambut dia. Maka ketika itu dia rasa seronok sampai tersenyum. Waktu ada mayat yang wajahnya berseri, senyum ketika dia meninggal dunia. Dahinya berpeluh dengan keringat, dan pelbagai berita gembira datang kepadanya. Orang datang cerita hal kebaikan dia. Setiap kali orang datang cerita yang baik-baik. Arwah ni dulu suka bersedekah, arwah ni suka sangat bantu orang susah, arwah ni suka sangat dia tak nak ambil tahu pasal orang lain. Orang lain apa maksudnya, kalau ada orang tu cerita buruk pada orang lain, dia tak nak ambil tahu. Maknanya dia daripada positif aja. Ya. Hal ini berlaku kepada Ibnu Al-Mubarak, bahawa ketika dia menjelang kematiannya, dia tersenyum. Dalam senyumannya itu dia membacakan ayat Allah, "Limisli hadza falyamalil 'amilun." Inilah kemenangan. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja.
Nak dapat kemenangan macam Ibnu Al-Mubarak ni, wahai orang-orang yang berusaha, orang-orang yang hidup kat dunia ni, berusahalah untuk bekerja untuk akhirat. Lihatlah bagaimana Ibnu Al-Mubarak sebelum itu dia bermimpi melihat kebaikannya selama dilakukan di alam dunia. Bermaksud berita gembira yang sentiasa dilihat oleh orang mukmin, dalamnya seperti juga pernah dialami oleh Nabi SAW. Itu dalam kitab ini persoalan yang ketiga, kematian orang mukmin. Ada juga pandangan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali rahimahullah, orang yang beriman dia mati akan mengeluarkan 3 tanda. Selain daripada dia dapat mengucapkan kalimah syahadah, dia dapat ketika dia meninggal dunia, wajahnya berseri gembira, berseri wajahnya. Hidungnya kembang ketika itu, dan dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. 3 benda ni lah akan beriringi dia. Ya, kita tahu dapat ucap kalimah la ilaha illallah itu tanda yang baik. Kita tahu wajah yang berpeluh itu tanda yang baik. Tapi persoalannya, kenapa hidungnya kembang? Ini sebut dalam hadis Nabi, hidungnya bengkak sedikit. Orang Husnul Khatimah ni hidung dia bengkak. Kenapa hidung dia bengkak macam kembang? Maka ulama mentafsirkan kerana manusia ini apabila dipuji daripada orang ramai, kembang tak hidung dia? Kembang kan. Kita puji dia, sebelah Tuan Haji hari ni kan nampak kemas lah, butang baju lawa lah. Biasa seronok orang puji dia kan, lama orang tak puji aku kan. Kembang hidung dia. Ketika dia mati, malaikat memuji dia. Wahai ahlul jannah, kau orang yang terpilih dalam kalangan yang terpilih. Beruntunglah kau ni, kau lah orang yang paling untung kat dunia sekarang ni. Waktu itulah dia rasa bangga sangat, dipuji. Hidungnya bengkak kembang. Orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah pula, mati yang buruk pula, ketika mana di hujung usianya ketika dia meninggal dunia, wajahnya akan kusam, muram. Kusam. Kita nampak wajahnya tak ada, macam tak ada nur, tak ada cahaya. Dan ketika itu juga kita melihat mulutnya berbuih-buih, ada buih keluar. Dan juga ketika dia nak mati itu akan mengeluar satu bunyi seakan-akan seekor unta yang dipijak perutnya. Bunyi ketika nak mati dia keluar bunyi Maka kata ulama, kenapakah 3 perkara itu berlaku pada orang yang nazak ataupun orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Kerana ketika dia nak mati dalam keadaan sakaratul maut, dia melihat wajah malaikat maut yang cukup menggerunkan. Dia melihat bayangan neraka yang cukup menakutkan. Wajahnya takut sehingga hilang seri wajahnya ketakutan. Ketika mana orang mengajarkan kalimah la ilaha illallah, dia dengar kalimah tu, tapi dia nak ucap tak dapat. Lidah dia seolah-olah terbelit-belit, bergulung-gulung lidah dia sampai berbuih mulut dia. Itulah berbuih mulut dia. Dan ketika dia dah mati, maka keluarlah bunyi macam tu, kasar, seakan bunyi anak unta yang dipijak perutnya. Kenapa? Kerana ketika dia nak sebut kalimah la ilaha illallah tak lepas, dia nak sebut tak lepas. Allah pegang tenggorok dia ni, tak lepas. Ketika dia dah meninggal dunia, roh keluar, maka dilepaskanlah tenggorok dia ni, maka keluarlah baki suara yang dia nak cuba jerit tadi, tak dapat. Itulah balasan. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah yang saya kasih sekalian, walaupun kita nampak 3 perkara ini kepada seseorang yang mati dalam kalangan kita kenal ataupun tak kenal, kita nampak mulut dia berbuih, kita nampak wajah tak ada seri, kita nampak pula, dengar pula bunyi di hujung nyawa dia, kita tak boleh kata itu su'ul khatimah. Tak boleh. Ni su'ul khatimah ni, mulut berbuih ni, tak boleh. Itu urusan dia dengan Allah. Yang diajar 3 perkara tentang tanda-tanda su'ul khatimah ini adalah sebagai satu ibrah, pengajaran pada kita, supaya kalau kita mati nanti jangan jadi macam tu. Supaya kita mati nanti janganlah Allah Ta'ala berikan aku kematian yang macam tu. Kita berjaga-jaga jangan mati begitu. Ya tuan-tuan ya, sebab di hujung usia nanti Allah boleh pusingkan hati kita. Yusabbitullahu allazina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala diteguhkan ucapan orang yang beriman
dunia dan akhirat. Kalau orang tu orang beriman, kalau orang tu beramal soleh, ketika dia nak mati, walaupun dia mati seorang-seorang kat rumah, banyak tuan-tuan kan kes kematian seorang-seorang kat rumah, tahu-tahu dah 2 hari dah meninggal, tahu-tahu dah seminggu dah mayat dia kat dalam tu, maknanya dia meninggal orang tak tahu. Di ambang sakaratul maut dia, siapa yang ingatkan kalimah la ilaha illallah pada dia? Kalau dia orang beriman, dia beramal soleh, Allah lah yang akan ajarkan dia, bimbing dia. Ini janji Allah, yusabbitullahu allazina amanu. Allah teguhkan ucapan orang beriman di dunia dan akhirat. Teguhkan. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah boleh sesatkan orang yang zalim. Orang zalim ni orang yang berbuat maksiat, dosa besar. Di hujung usia dia, walaupun dia orang beriman, di hujung usianya Allah sekat dia supaya tak dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Tak dapat. Walaupun ketika tu ramai orang keliling dia ajar la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia nak sebut tak dapat, nak sebut tak lepas. Allah tak izinkan. Wa yaf'alu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki, sebab dia tahu kita punya hati, dia tahu dalaman kita, batin kita berbanding orang lain kenal kita. Itu persoalan yang kita nak bahaskan yang pertama pada malam ini. Baik tuan-tuan, sekiranya ada persoalan, boleh tuan-tuan angkat tangan, boleh kita usulkan. Ya Tuan Haji. Baik, terima kasih tuan yang bertanya. Bagaimana permasalahannya dengan orang COVID yang sebelum ini berlaku pada kita, yang mana pesakit COVID ni ada di antaranya ditidurkan, dan sebelum ditidurkan biasanya diajar mengucap, maka dia mengucap kemudian dia tidur. Adakah itu dikira sebagai ucapan terakhir ataupun diterima sebagai husnul khatimah sekiranya dimatikan? Baik, di sini kita ambil kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi, barang siapa akhir kalam dapat ucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuklah dia ke dalam syurga. Maknanya kalau sebelum dia tidur tu dia ucap kalimah itu saja, kemudian dia tidur dan dia tak dapat ucap apa-apa dah, mudah-mudahan itulah kematian yang baik bagi dia kalau dia mati. Sekiranya ketika mana dalam tidur ataupun dalam dia tu dia meracau-racau cakap apa-apa tu kan, kita nak ajarkan dia kalimah la ilaha illallah tak boleh, pasal dia ditidurkan, kita tak boleh datang pada dia. Maka di situ kita di luar mendoakan dia, ya Allah, sampaikanlah kalimah la ilaha illallah kepada dia, mudah-mudahan Allah bimbing dia. Ini janji Allah, Allah akan bimbing dia. Kita ni hanya bantu ikut sunnah Nabi, ajarkan kalimah itu pada orang nak meninggal. Tapi kalau kita tak mampu, sesungguhnya bergantung pada Allah nak izinkan ataupun tidak. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan tuan-tuan? Baik, kita masuk persoalan yang kedua malam ini. Baik, soalan kedua berkaitan dengan perbincangan kita tadi, apakah seharusnya dilakukan terhadap orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, iaitu kita ajarkan kalimah la ilaha illallah. Baik, soalan seterusnya, benarkah melakukan tasjiyah? Ini berkaitan dengan jenazah. Melakukan tasjiyah, yakni bentangkan kain di atas mayat sebelum mayat tersebut dikafankan, itu sunnah. Biasa kalau orang meninggal je kita letak kain tutup muka dia, kan adakah itu sunnah ataupun kita ni ikut orang dia? Maka jawapannya ialah ia adalah satu sunnah. Sahih Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW wafat, baginda ditasjiyah, ditutupkan dengan kain khabirah dari Yaman sebelum baginda dimandikan dan dikafankan. Nabi pun ditutupkan jenazahnya. Amalan ini memang disunahkan supaya tubuh mayat tertutup dari pandangan orang-orang yang menziarahinya, jangan dedahkan. Dan ada juga ulama berpandangan bukan hanya sebelum dimandi kafan, bahkan setelah dikafankan pun. Biasa orang tak tutup mayat, biarkan saja kain kafan yang tutup mayat tu. Maka disunatkan kita tutup kain kafan tu dengan selai kain lagi, kain belekat ke, kain batik ke, ikutlah. Yang penting ada selai lagi kain tutup badan dia tu. Kenapa? Bila dikafankan, mayat itu akan nampak bentuk badan dia.
Terutama kalau orang perempuan, maka tak cantik dilihat pada pandangan orang. Maka tutuplah, itu lebih baik. Kita tengok kat Mekah, Madinah, mana dia tunjuk macam tu je, dia tutup kadang kain biru, kain hijau atas tu kan, bermacam cakala, supaya orang tak nampak bentuk badan si mati tu. Itu antara ibrah dia, pengajaran dia. Maka tutuplah badan mayat yang meninggal dunia itu, ya. Baik. Soalan seterusnya, bagaimanakah dengan seorang mukmin yang meninggal dunia sedangkan dia masih berhutang kepada orang lain? Ni masalah hutang pula. Dia dah meninggal, tapi dia masih ada hutang. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Tirmizi dengan sanad hasan daripada Abu Hurairah radhiyallahu disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yu'du anhu." Roh orang mukmin, jiwa orang mukmin yang meninggal dunia itu akan tergantung kerana hutangnya sampai hutangnya itu dibayarkan oleh ahli keluarganya. Roh orang mukmin, Nabi sebut, Nabi tegaskan roh orang mukmin ni maknanya kalau orang tu mukmin, orang yang beriman, beramal soleh, orang baik, pun rohnya tergantung kerana hutang tadi. Jangan kita buat main dalam bab hutang. Jika seorang mukmin berhutang pada orang lain, ketika hidup ni segeralah tunaikan, lunaskan hutangnya itu. Sebab hak manusia termasuk berhutang kepada orang lain tak sama dengan hutang kita kepada Allah. Kalau kita berhutang pada Allah, maka terserahlah pada Allah sama ada nak mengampunkan kita ataupun tidak. Dan kita tahu Allah itu Maha Pengampun. Boleh jadi dia boleh ampunkan kita. Ada peluang keampunan Allah pada kita. Tapi kalau kita berhutang dengan manusia, dengan makhluk, maka segeralah kita bayar hutang, kembalikan orang lain pemilik haknya kepada orang lain. Sekiranya tidak, maka hal itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti daripada Allah. Baik tuan-tuan. Ya, pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir tak nak solatkan jenazah seorang sahabat yang meninggal dunia. Nabi tanya pada sahabat yang lain, si mati ni ada tak tanggungan hutang? Ada sahabat yang kata, ada Rasulullah. Nabi terus pergi meninggalkan jenazah tu. Salah seorang sahabat kata, ya Rasulullah, aku jamin hutang untuknya. Mana aku nak bayar hutang dia. Maka baru Nabi kembali solat jenazah dia. Keesokannya Nabi tanya kepada sahabat tu, kamu dah bayar ke belum hutang dia? Ya Rasulullah, aku lupalah, aku sibuk berniaga, nanti aku bayar. Kali berikutnya Nabi jumpa lagi, kamu dah bayar ke belum? Ya Rasulullah, hutang nanti aku bayar. Kali ketiga Nabi jumpa dia, kamu dah bayar ke belum? Dah Rasulullah, semalam lepas jumpa kau, aku terus bayar hutang orang. Kata Nabi, baru sekarang sejuk kubur orang tu. Baru sejuk, maknanya baru aman, tenang kubur orang tu. Maka dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, bukan sahaja orang yang beriman yang mati, bahkan kata Nabi, yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa dain. Seluruh dosa, seluruh kesalahan orang yang mati syahid akan diampunkan Allah kecuali hutang-hutangnya. Riwayat Muslim, hutangnya pun tertanggung kan. Pernah satu ketika seorang berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, saudara lelaki aku telah meninggal dunia. Dia tak tinggalkan apa-apa harta pun untuk anak-anak dan isterinya, melainkan 2 dinar emas. 2 dinar je dia. Tapi dalam masa yang sama, ada seorang wanita Yahudi menuntut hutangnya daripada arwah ni, 2 dinar juga. Tetapi dia tidak mendatangkan apa-apa bukti, tak ada black and white mengatakan orang ni hutang dia. Macam mana ni? Sahabat tanyakan masalah kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Nabi SAW menjawab, bayarlah hutang dia kerana itu lebih membantu si mati. Jika hutang itu betul, maka tenanglah si mati di alam sana. Tapi jika hutang itu adalah bohong, palsu, tuntutan palsu, maka si mati tidaklah apa-apa tertanggung, bahkan yang menuntut itulah yang akan menanggung. Maksud kata bahawa Nabi kata biarlah keluarga tu jatuh miskin sekalipun, tak ada harta tinggalkan, yang penting hutang si mati selesaikan. Begitu sekali Nabi titik beratkan dalam hal hutang ni tuan-tuan, ya. Baik, ada persoalan tuan-tuan dalam hal ni? Ya Tuan Haji.
Masih. Okey, saya simpan dulu. Okey, baik. Dua soalan ni hampir serupa. Tuan Haji tu kata, macam mana pula kalau hutang kita ni bil api tak bayar tunggak ke, speed trap ke, saman lah tu kan. Saman tak bayar, macam mana kan? Abang ni pula tanya, betul ke macam mana pula PTPTN misalnya hutang tak bayar? Maka kita kena faham, hutang ini dia ada dua kategori. Satu hutang individu, makna kita dengan orang. Satu hutang dengan entiti. Entiti ni ialah benda yang kita tubuhkan, syarikat, jabatan dan sebagainya. Maka kalau hutang kita misalnya dengan kerajaan ke, hutang kita dengan bank ke, kita ada rumah kita tak settle lagi, kereta tak bayar lagi, tiba-tiba kita meninggal dunia, masuklah hutang PTPTN tadi. Maka dalam hal ini, ia adalah hutang yang bersifat dunia, tidak dibawa sampai ke akhirat. Kenapa? Tak ada ke akhirat nanti JPJ kejar kita. Tak ada. Tak adanya kepala rimau ke sotong ke kejar kita, kan? Makna kata bank kejar kita, tak ada. Melainkan kesannya pada orang yang hidup di dunia. Kalau hutang tadi kabel lah, maknanya kita ni kalau kita berhutang contohnya tak bayar saman, mungkin dia punya implikasi dia lah, kita tak boleh nak renew rotek ke, hidup lesen ke, itu implikasi dia. Ataupun mungkin kita diambil tindakan mahkamah. Maka hal itu hanya berkisar selagi kita hidup. Kalau kita dah mati, tak ada apa-apa tuntutan dah. Dalam hutang pula, katakanlah PTPTN, dia ada perjanjian akad dia. Lepas selesai, kalau mati, maka hutang tu pun langsai. Begitu juga kalau hutang bank, kita beli rumah, beli kereta, sekiranya kita mati, mesti kebiasaannya adalah kita buat bayaran insurans ke, takaful ke untuk cover kos rumah tu, maka dia akan cover bayar. Sekiranya tak ada, alamak tak ada insurans, tak ada takaful nak cover rumah ni, ada balance lagi ni dalam 50,000 ni, siapa yang kena bayar? Keluarga dia kena bayar. Kalau keluarga tak mampu bayar, dia lupa masalah dia, bank tariklah balik rumah tu, bank lelonglah rumah tu. Maka itu adalah kontrak dunia, dia akan dibawa sampai ke akhirat. Tak ada. Ya, yang dibawa ke akhirat ialah hutang kita dengan manusia. Tak kira lah sama orang tu beriman ataupun orang kafir. Orang kafir pun dia ketika mana dia di akhirat nanti, dia akan tuntut hutang yang kita tak bayar lagi. Ya Rabb, dia panggil, wahai Tuhan, ini orang ni dia tak bayar hutang aku. Kita katakan, kau kan kafir, tempat kau neraka, apa nak minta lagi? Dia kafir ke, tidak ke, ketika di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bagi keadilan. Semua makhluknya akan merasai keadilan Allah. Bahkan binatang pun akan dihidupkan balik. Ada yang menyebut 2 ekor rusa, yang mana rusa tu seekor tanduk dia panjang, seekor lagi tanduk dia pendek sikit. Ketika hidup di dunia, rusa yang panjang tanduknya ni pernah tanduk rusa yang pendek ni. Maka Allah Ta'ala nak tunjukkan keadilan dia, Allah suruh yang pendek punya tanduk ni tanduk balik rusa yang tanduk panjang ni. Setelah dia tanduk sekali, dah balas perbuatan dia kat dunia dulu, maka binatang ini akan menjadi debu. Habis, bahagian dia dah selesai. Orang-orang yang melihat kejadian itu berkata, ya Rabb, alangkah bagusnya kalau kami ni lahir macam binatang, seperti binatang, supaya kami ini menjadi debu, tak payah ditanggung apa-apa lagi. Kita akan melihat keadilan Allah. Orang kafir pun dia akan minta juga, dan Allah Ta'ala akan suruh kita bayar juga, bagi pahala kita, bagi pahala kita pada dia. Tapi pahala untuk dia buat apa? Tak ada apa-apa, kosong, sekadar dia ambil tapi tak ada hasil, sebab dia tak ada iman. Maka dua-dua rugilah. Kita rugilah sebab bagi pahala sia-sia saja pada dia. Wallahu a'lam. Ada soalan? Baik. Kemudian kita masuk kepada persoalan yang berikutnya. Apakah sifat air yang boleh dimandikan kepada si mayat? Air mutlak ke, bercampur dengan sabun ke? Ya. Riwayat daripada seorang sahabat, diriwayatkan ada seorang sahabat yang sedang berihram di Arafah. Ketika musim haji, dia berihram di Arafah, wukuf di Arafah. Ketika dalam perjalanan, dia tercampak daripada untanya. Kemudian untanya terpijak dia dan mati. Matilah dia, terpijak dek untanya tadi. Lalu Rasulullah SAW berkata, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara.
kafankanlah dia dengan dua helai pakaian ihramnya, dan janganlah kamu tutup kepalanya. Dalam riwayat lain menyebut janganlah kamu tutup wajahnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sabda Nabi, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kerana kedua-duanya dapat membersihkan tubuh mayat. Makna kata air tadi kita boleh campur dengan daun bidara ataupun wangi-wangian yang lain untuk mandikan jenazah, tak ada masalah. Ambil air campur bidara, tak perlu air mutlak pun, terus turah pada mayat pun tak ada masalah. Dia tidaklah kata menjejaskan kesucian air itu, tidak, bahkan dia adalah sunat pada dia. Kafankanlah dia dengan dua helai pakaian ihramnya, bermaksud orang yang mati dalam keadaan berihram, maka tidak ada kafan baginya melainkan ihram tu sendiri, tak perlu tutup kepalanya. Kerana apa? Di akhirat nanti ketika di padang mahsyar dia akan bangkit dalam keadaan berihram sambil bertalbiah kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, dia akan berjerit ketika bangun dalam keadaan berihram. Ya. Maka dalam hal ini kita nak katakan bahawa air boleh dicampurkan dengan mana-mana wangian untuk memandikan jenazah, seperti daun bidara, kapur barus, cendana dan lain-lain. Ya, kerana hal itu dapat membersihkannya, dan benda-benda suci yang dicampurkan ke dalam air itu tidaklah merosakkan atau menajiskan kesucian air itu. Itu saya nak kata boleh campur. Tapi kalau tak ada cendana, tak ada kapur barus, tak ada bidara, macam mana ni? Air biasa boleh tak? Boleh, mandi air biasa je, tak ada masalah, ratakan air ke seluruh badan. Tapi kalau kat rumah kita ada sabun, ada shampoo, gunalah sabun dan shampoo yang kita guna tu, yang penting halal, pakai, kerana sunatnya adalah pada wangi-wangian tadi. Wallahualam. Tuan, ada soalan? Okey, baik. Persoalan yang seterusnya, bagaimanakah Rasulullah SAW dimandikan? Kita tahu Nabi dimandikan oleh Ahlul Bait, keluarganya. Ketika Rasulullah masih hidup, Abu Bakar pernah tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ketika engkau mati nanti siapa yang akan mandikan engkau?" Maka kata Nabi, Ahlul Bait, keluargaku. Siapa yang akan kafankan engkau? Ahlul Bait, keluargaku juga. Siapa yang akan solatkan engkau? Kata Nabi, hendaklah kalian setelah selesai menguruskan jenazahku keluar sebentar, kerana ketika itu aku bersama Tuhanku Allah Ta'ala. Kemudian para malaikat dipimpin oleh Jibril AS akan solatkan jenazahku. Kemudian barulah dalam kalangan ahli keluargaku, isteri-isteriku, anak-anakku untuk solat jenazah. Kemudian barulah sahabat-sahabat dari kalangan kaum muslimin. Kemudian barulah kaum-kaum muslimin yang lain. Barulah kaum muslimat. Maka ramainya orang solat jenazah Nabi bergilir-gilir sehinggalah 3 hari lamanya. Maknanya Rasulullah wafat pada Isnin, Selasa, Rabu baru dikebumikan. Nabi dalam keadaan yang suci. Ya. Bagaimana Nabi dimandikan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah wafat, Ali bin Abu Talib, Sayyidina Abbas, Sayyidina Fadal dan juga Usamah datang memandikan jenazahnya. 4 orang sahabat ni yang mandikan. Ya. Ketika Rasulullah dalam keadaan berpakaian, tiba-tiba 4 orang sahabat yang nak mandikan jenazah Rasulullah ini tiba-tiba tertidur, mengantuk, tertidur. Dan ketika dia tertidur itulah keempat-empat ini mendengar suara, "Janganlah kamu tanggalkan pakaian Rasulullah SAW dan mandikanlah dia walaupun dalam keadaan berpakaian." Mana kata dalam suara itu kata jangan buka baju Nabi. Maka mereka tersedar dan mereka kata, "Aku dengar suara kata jangan buka baju ni." Ya, kami pun dengar juga. Maka mereka tidak membuka pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW. Tak buka. Mana kata untuk menjaga aurat dan juga kemuliaan Nabi SAW. Maka beginilah cara Nabi dimandikan dalam keadaan berpakaian, kerana sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang suci lagi mensucikan. Dan itu adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq ketika menziarahi jasad Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata, "Alangkah sucinya kamu wahai Rasulullah, sama saja semasa masih hidup maupun setelah wafat sekarang ini." Maka Nabi itu suci. Kita kena buka baju kita. Jenazah kita kena dibuka baju dan seluar kena buang.
kan, barulah kita mandikan jenazah. Kalau Rasulullah tidak ditanggalkan pakaiannya. Begitulah cara Rasulullah dimandikan. Dan ketika Rasulullah dikafankan, dalam hadis menyebut Nabi dikafankan dengan 3 helai kain saja, tanpa jubah, tanpa serban. Kita biasanya ada jubah, ada serban, tapi Nabi tak buat. Kenapa Nabi tak buat? Kenapa jasad Rasulullah tak dibuat begitu? Kerana Rasulullah sendiri dah berpakaian dah. Maka tidak perlu ada pakaian lain lagi dah. 3 helai kain cukup dah. Jadi yang kita buat selama ni salah ke? Tak salah juga. Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, cantikkanlah kain kafan dalam kalangan orang yang meninggal di kalangan kamu. Kerana mereka akan dibangkitkan di akhirat nanti dan akan saling menzarahi satu sama lain dengan pakaian-pakaiannya. Maka kita boleh cantikkan pakai jubah ke, nak buat cantik reda-reda ke, nak apa, ikutlah style kita masing-masing. Yang penting menutup aurat si mati, ya. Allahu a'lam. Ada soalan? Saya suka nak tanya apa persoalan lagi. Mungkin ada benda yang mungkin kita tak lepas kita tanya, boleh kita tanya kan, berkaitan dengan adat kita ke yang biasa kita nampak, kenapa orang begini, kenapa buat begitu, boleh kita tanya kan, sebagai membuka apa nama orang lain punya persoalan juga. Kadang-kadang tak tanya, kita dah terfikir dah, tapi bila kita tanya, orang lain berkata, betul lah, aku pun terfikir juga soalan tu. Kan, boleh siapa nak bertanya, ya. Baik, soalan berikutnya, dah isyak ke? Berapa minit lagi? Kejap lagi. Azankan kita berhenti kejap, ya. Bolehkah ahli keluarga dan sahabat handai mencium si mati? Ni penting ni. Time nak cium jenazah je mesti akan muncul beberapa watak. Beberapa watak ni. Jangan kena air mata. Kan? Nak cium je air mata nak kena, jangan seksa mayat nanti. Betul, tu air mata tu menyeksa si mati. Adakah benar bila kita menitiskan air mata terkena muka mayat, dia tersiksa? Adakah itu yang dikatakan meratap? Seperti yang Nabi kata, jangan meratap kerana ia menyeksa mayat. Maka di sini kita perlukan penjelasan. InsyaAllah azan selesai nanti kita akan sambung sedikit dalam bab ini. Oh ya.
La ilaha illallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil sikit lagi persoalan yang seterusnya. Bolehkah ahli keluarga dan sahabat handai mencium si mati? Jawapannya, ya, boleh. Sebab ketika Rasulullah SAW wafat dan jasadnya telah ditutup dengan sehelai kain panjang, datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lalu membuka kain penutup pada bahagian wajahnya dan menciumnya sambil menangis dan berkata, alangkah sucinya kamu wahai Rasulullah, sama semasa masih hidup maupun setelah wafat sekarang ini. Maka dalam hal ini kita ambil beberapa intipati hadis ni. Pertama, ketika Rasulullah wafat, jasad baginda ditutup dengan selai kain panjang. Kita dah bincang tadi. Makna kata jenazah kalau meninggal, tutup dengan selai kain panjang, tutup badan dia, jangan dibiarkan terdedah. Lepas tu kalau kita nampak mayat tepi jalan, aksiden ke apa, kalau dalam kereta kita ada kain, bagilah, tutup, itu lebih baik. Ada sok khabar ke apa, tutup mayat tu, aib dia kena jaga. Kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang lalu membuka kain penutup pada bahagian wajahnya. Abu Bakar ni siapa? Sahabat Nabi dan juga pak mertua Nabi. Datang, makna ziarah, dan membuka kain yang menutup wajahnya. Maknanya kalau kita datang ziarah jenazah, jangan buka kain semua, buka bahagian muka saja. Kuna dah tengok, tutup balik, jangan dibiarkan terdedah. Buka, kuna tengok, tutup balik. Bahagian muka saja kita boleh buka. Sebab itulah kalau jenazah wanita, kita jangan tutup aurat badan dia saja, bahkan kepalanya pun kita kena tutup, yakni tudungkan rambut dia, tutup kepala rambut dia tu kan. Jangan bila orang selak muka dia, nak tengok muka dia, nampak rambut mengerbang macam tu. Orang tanya, kenapa tak tutup kepala dia ni? Kenapa tak pakaikan tudung arwah ni? Tak apalah ustaz, arwah ni dulu free hair, semua orang tahu rambut dia kan. Dia free hair ke apa ke, itu masalah dia, bahagian dia dengan Allah. Tapi bila dia meninggal, tu fardu kifayah, kita yang bertanggungjawab atas auratnya, ya. Kemudian yang ketiga, lalu Abu Bakar menciumnya sambil menangis. Mencium sambil menangis, makna kata cium tu menangis. Kalau menangis itu keluar air mata, kena pipi Rasulullah. Kalaulah kita katakan air mata ni salah, tentulah Nabi, tentulah Abu Bakar tak buat macam tu pada jasad Rasulullah. Ini menunjukkan itu tidak jadi masalah, ya. Air mata tidak menyeksa si mati, tidak menyeksa mayat. Walaupun kita adik-beradik pakat ramai-ramai, ada berapa orang adik-beradik? 10 orang. Ambil gayung ni, siapa nak menangis ada air mata kat sini, dah penuh gayung tu, curah kat muka ayah dia tu, pun takkan terjejas mayat kan. Makna kata begitu sekali lah kita buat pun, mayat sikit pun tidak akan terjejas ataupun diseksa. Hadis Nabi menyebut, janganlah kamu meratapi mayat kerana ia boleh menyakitinya. Meratapi mayat itu ialah kita tak redha atas kematian yang berlaku pada dia. Walaupun kita tak sentuh dia, walaupun kita tak cium menangis pada dia, kita mengamuk kat belakang rumah, mengamuk kan, kenapa abah meninggal, kenapa abah meninggal, tepuk dinding, tam, tubuk dinding rumah, tam. Pak Imam pun tegur, sabar. Imam pun ditubuk je, tam kan. Maknanya dia tak terkawal dah kan. Ini tak redha, yang boleh menyakiti semati.
meratapi. Bahkan ada ulama kata, jika orang tu sebelum hidup, sebelum dia mati, dia kata kalau abang meninggal nanti, korang pakailah menangis adik-beradik. Makna kata itu pun boleh menyebabkan mayat terseksa. Kerana ratapan dalam Islam tidak ada. Maka itu yang dikatakan menyakiti mayat. Air mata tidak jadi masalah. Cuma dari segi hukum memang tak jadi masalah. Dari segi adab, kita kena fikirkan juga ya. Jangan kata, tadi ceramah Ustaz Rafi tu cakap air mata tak ada masalah. Sengaja je menangis. Gembeh dengan hingus sekali. Cium kat muka mayat. Kenapa? Tak ada masalah air mata ni. Nangis. Tinggalkan bahan bukti kat muka mayat tu. Berlendir kat muka mayat tu kan. Pun masalah juga. Pada siapa? Orang belakang. Orang belakang nak cium jenazah juga. Time giliran dia nak cium, tengok muka dah berbekas. Tak apalah imam, saya redha. Hilang selera dia. Maka kesimpulannya ialah air mata tertumpah pada muka mayat tidaklah menyakiti mayat, tetapi ia menyakiti orang belakang. Jadi kita katakan bahawa sebaik-baiknya kalau nak cium jenazah tu, laplah air mata. Ya, kalau tumpah pada muka mayat, segera kita lap. Kerana itu adab kita pada orang lain juga. Ya, itu cerita tentang mencium jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan tuan-tuan? Ya. Menyakiti mayat. Okay, baik, masih. Ada soalan lain? Okey, baik, terima kasih. Soalan pada tuan ni tadi aku kata, adakah postmortem itu menyakiti mayat, dah siasat? Dan ataupun kita menyimpan mayat lama, misal kata kerana masalah perubatan, contohnya dulu masa Covid, dia meninggal hari ni tapi nak kena tunggu test 2 hari baru keluar, baru dapat kebumikan dia. Maka adakah ia menyiksa mayat? Jawapannya ialah ya, ia menyakiti mayat. Berdasar menyakiti mayat, menangguhkan kematian pun, menangguhkan pengebumian pun menyakiti mayat. Kerana pertama, mayat tadi kata Nabi dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah berkata, kalau mayat itu, kalau tulang mayat kamu patah-patahkan, maka mayat itu tetap akan merasa sakit seolah-olah kita patah-patahkan tulang orang yang hidup. Makna kata tulang yang kita patahkan pada mayat itu, tulang mayat kita patahkan, dia tetap akan rasa sakit sebagaimana kalau tulang orang hidup kita patahkan. Makna kata Nabi kata berlemah lembutlah pada memuluskan mayat. Habis macam mana pula bedah siasat ni? Kalau macam tu haramlah, kita berdosa lah, kita menyeksa mayat. Maka ulama pun dah bersidang dalam hal ini. Sejak tahun daripada 1970 Muzakarah Fatwa Kebangsaan dah bincang dah. Yang terkini akhirnya perbincangan dia pada tahun 2004 meletakkan hukum bedah siasat asalnya adalah haram pada dasarnya kerana menyeksa mayat. Namun bertukar harus sekiranya ada hal-hal keperluan yang mendesak. Misalnya untuk kes-kes yang tidak tahu punca kematian dia, mungkin menyebabkan jenayah ataupun hal-hal yang berkaitan dengannya. Maka perlu kita buat postmortem kerana untuk hak pada si mati dan juga hak keadilan pada waris yang lain. Maka kenalah. Yang kedua pula, dalam hal menyimpan mayat lama, Nabi kata hendaklah kamu segera, 3 perkara kamu jangan lambatkan. Antaranya bila ada jenazah segera kamu uruskan. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut, jika jenazah yang kamu uruskan itu orang yang soleh, maka dia minta tolonglah segera dikebumikan. Jika orang itu orang yang tidak soleh, orang yang derhaka kepada Allah, kamu melambatkan, maka kamulah yang menanggung akibatnya. Maknanya kita yang menanggung akibatnya. Namun berbalik kepada tadi, apa tujuan kita tangguh? Kalau kerana masalah Covid tadi untuk menyiasat, meneliti puncanya, supaya kalau kita nak uruskan jenazah, kita boleh tahu, oh jenazah Covid, kita tak boleh sentuh mayat dia kerana jangkitan wabak. Maka itu adalah langkah berjaga-jaga. Maka di situ tidaklah kita katakan orang yang uruskan itu berdosa. Tidak. Kerana masalah awam, kemaslahatan awam. Ya, melainkan sengaja. Contohnya dia dah meninggal hari ni. Kita boleh tak kebumikan besok petang? Kenapa besok petang? Anak dia daripada Australia baru nak on the way balik. Nak menunggu anak dia lambat.
Padahal boleh je ke bumi kan, tak ada masalah lain, nak tunggu anak je. Ini berdosa, menangguh-nangguhkan. Tetapi kalau dalam jarak yang dekat, contoh macam dia meninggal pagi, tengah hari nak ke bumi dah. Pagi tengah hari. Katakanlah dia meninggal pukul 8 pagi, nak ke bumi pukul 12. 4 jam je masa kita peruntukkan untuk orang datang. Bayangkan kalau orang jauh daripada Kedah ke, Perlis ke, Kelantan ke, perjalanan yang makan masa 5-6 jam. Tentu mereka tak sempat nak datang, walaupun cepat macam mana pun tak sempat. Maka dalam hal ini kita boleh tangguhkan sedikit masa tu, bagi ruang orang lain datang ziarah dia, dan ia tidak menjejaskan mayat pun, sebab mayat tu tidaklah disimpan lebih daripada sehari. Dia tangguh berapa jam je, tidaklah makan masa sehari. Kita kena bagi ruang juga pada orang lain. Kadang-kadang bergaduh adik-beradik kan, kau ni nak cepat sangat ke bumi arwah abah ni, aku ni dalam perjalanan, bergaduh, kan kesan dia mudarat lagi besar. Maka kalau boleh tangguhkan sekejap tu kita cuba. Kalau tak ada jalan lain, tak boleh lah kalau tangguh nanti kan kubur tutup, saya kata. Kan kubur kita ni office hour, pukul 8 sampai pukul 5 je kan. Malam orang tak ke bumi dah, tu Lembah Kelang lah tu kan. Maka tak ada pilihan, terpaksa ke bumi kan. Maka tu jalan dia. Baik, tu jawapan dia lah. Allahu'alam. Soalan pada tuan tadi pula kata berkaitan dengan apa tadi, jenazah yang keluarkan air mata, adakah itu husnul khatimah? Jawapannya pernah disebut dalam kitab kematian, di sebalik tabir kematian, Imam Ghazali menyebut air antara tanda-tanda husnul khatimah keluar air mata di wajah mayat. Keluar air mata. Kenapa keluar air mata? Kata Imam Ghazali, ketika mana dia ditunjukkan tentang ketika sakaratul maut, roh akan ditunjukkan tentang amalan dia. Dia melihat amalan dosa dia, sehingga kan dia rasa macam dia tak layak masuk syurga. Tiba-tiba di penghujungnya dikhabarkan oleh malaikat, kamu adalah ahli syurga. Maka kerana keseronokan dia akibat dosanya tadi, dia rasa macam tak layak masuk syurga, tiba-tiba terkejut bagi tahu dia ahli jannah, masuk syurga. Maka seronok dia sampai dia menangis. Menangis keseronokan. Maka air mata keluar itu adalah air mata kegembiraan. Itu tanda husnul khatimah, insya-Allah. Allahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, jika tak ada persoalan lagi, saya kira sekarang itulah yang dapat kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayahnya pada kita semua dalam usaha kita untuk meraih keredaan Allah Ta'ala, seterusnya mendapatkan husnul khatimah, kematian yang baik di hujung usia kita. Saya minta ampun, minta maaf sebarang kekurangan, kekilafan, keterlanjuran kata-kata masih ambil. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah ada umur, ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.